daripada manusia. Betul tak? Manusia ni sanggup nak buat maksiat dalam masjid. Nak banyak kes dalam surau, bawa duit dalam surat. Nak buat maksiat. La ilaha illallah. Nak binatang reti ni rumah Allah. Nah, tak boleh roboh. Nak naik dalam keadaan junub tak boleh dah. Kena bersih dulu. Wa in kuntum junuba fatahharu. Dan jikalau kamu dalam keadaan junub, hendaklah kamu bersih diri dahulu. Nah, tak usah kata nak runtuh. Nah, sebab tu kita perbaiki balik. Nah, jangan berlaku lagi. Kita tak mau dengar lagi kes rumah roboh masjid ke roboh surau. Ini bukan cerita politik dah. Umum untuk sekalian dunia Islam. Jangan berlaku lagu tu. Roboh surau, roboh masjid jangan berlaku. Nampak? Kerana ini roboh-roboh masjid surau ini kerja Abraha. Allah sebut dalam Quran, faman azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkaru fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha al-ayah. Siapakah yang lebih zalim daripada golongan yang melarang daripada disebut nama Allah di dalam surau dan masjid? Mana siapakah golongan yang lebih zalim daripada golongan yang melarang dia adakan tazkirah, kuliah, ceramah di dalam masjid? Jangan. Kalau kita ada kuasa, jangan kita sekat orang nak ceramah, orang nak tazkirah, orang nak menyampaikan agama Allah di dalam rumah-rumah Allah. Perbetulkan balik. Hak lepas-lepas kalau ada buat, bertaubat kepada Allah. Allah sentiasa membuka pintu taubat. Nah, kemudian wasa'a fi kharabiha. Orang-orang yang berusaha pula untuk meruntuhkan rumah-rumah Allah, walaupun kecil, sebesar, maknanya muat 3 orang saja, bila tuan yang buat tu niat surau atau masjid, maka kekallah hukumnya sampai kepada hari kiamat. Siapa yang merobohkan dia, gugur iman daripada hatinya. Dr. Wahbah Zuhaili sebut di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Munir. Saya lupa muka surat dia. Pada ayat ini mengatakan tidak melakukan kerja-kerja merobohkan surau dan masjid, melainkan orang yang telah gugur iman daripada hatinya, wala ayyazabillah. Batu baiki balik. Kalau kita ada silap buat benda lagu ni, perbetulkan balik. Pihak pemerintah, kerajaan, seluruh dunia yang ada atas muka bumi ni, yang mana pernah melakukan dosa meruntuhkan masjid dan surau, bertaubat kepada Allah dengan qada yang segera. Ataibu aniz zambi habibullah. Barang siapa yang taubat kepada Allah daripada dosa yang telah dilakukan, walaupun besar dosanya, maka habibullah, dia dapat kasih sayang daripada Allah. Betul tak? Itu cara kita. Sebab bila kita dengar ilmu, kita dengar tazkirah, bukan nak dengar kesalahan orang lain, kesalahan kita sendiri. Bila kita dengar kesalahan kita, kita betulkan kesalahan, barulah tazkirah atau program itu hidup di dalam diri kita. Bukan semata-mata program untuk memenuhkan apa benda agenda, apa benda ni pengurusi saja, ataupun semata-mata nak buat ramai, semata-mata nak makmurkan saja. Bahkan kita balik ke rumah masing-masing, kita hayati mana hidup, apa yang kita dengar, kita perbaiki. Jadi bila nak menghadap kepada Kaabah, dia tak mau, akhirnya dipukul akan gajah ini dengan tongkol, dengan kayu, dengan pemukul daripada besi. Ambil besi katok, besi katok gajah supaya langgar Kaabah, supaya roboh Kaabah. Masih tak berjalan sampai berdarah-darah, berdarah-darah besi, gajah tu. Nak pukul dengan besi, gajah tak mau lagi. Allahu Rabbi. Nak maknanya tak sanggup buat maksiat walaupun dipukul dengan besi. Kita ni mana ada orang katok dengan besi, berebut buat maksiat. Nak kalau orang paksa lain lah, macam gajah. Nah, berebut buat maksiat, dalam surau buat maksiat, dalam masjid buat maksiat, bawa boyfriend, bawa girlfriend, atas kubur pun bawa awet. Nah, padahal kubur ni tempat orang takut nak pergi. Nah, saya berani tak pergi kubur pukul 1 malam, malam Jumaat? Berani tak? Tak berani. Badan besar, faham? Bukan dia seorang lah, musuh semua sama je, semua penakut lah ke? Nah, memanglah kita takut dah kubur. Dengan batu Nesha nampak apa semua, bukan fanfare.
Nak kubur, maklum sajalah. Masa ni memang kita berasa berani. Kita pergi kubur-kubur jauh sikit tepi-tepi bukit malam-malam, memang tak berani punya. Sebab tu ulama kata makruh ziarah kubur pada waktu malam. Sebab apa? Sebab hati kita jadi liar. Tujuan ziarah kubur supaya berdoa. Nah, supaya membaca Quran, hadiah kepada si mati. Tapi kalau hati sentiasa liar, nak baca Quran lagu mana? Tajwid pun tak mari. Main tu benda belakang ni. Ke tu kopek. Ke Toyo, ke Dracula, duk main lagu tu. Nah, akhirnya nak baca doa untuk si mati, baca doa kunut terus. Nah, tak ingat. Jadi makruh ziarah kubur waktu malam kerana takut. Tapi bila ada perempuan, ada awek, ada girlfriend, boyfriend, jadi tak takut. Atas kubur buat maksiat. Hak puan nyanda di batu nesang. Hak laki tangan tokak di belendang kubur. Molek-molek ada. Allah you ni. Atas kubur. Nampak kan? Nah, bila maksiat, syaitan akan hilangkan rasa takut. Atas surau pun berzina, dalam masjid pun buat kerja maksiat, atas kubur pun lagi-lagi pula. Itulah. Wal-a'yadzabillah, minta berlindung dengan Allah daripada hilang pemeliharaan Allah. Allah pelihara kita, kita boleh duduk dalam surga ni malam ni. Kalau Allah tak jaga kita malam ini, Allah tak beri taufik dan hidayah, kita duduk di rumah, duduk tengok televisyen masa ni. Nah, sama dah orang yang sekarang duduk di rumah dengan keluarga duduk tengok TV, dengan kita yang duduk dalam majlis seperti ini. Tak samalah. Apatah lagi yang sedang berjoget dekat karaoke, sedang menyanyi, dah ada dekat lawn, dekat park, dekat kelab malam. Lebih-lebih lagi, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang-orang yang penuh keimanan amalan mereka itu dengan orang-orang yang jahat mengamalkan amalan-amalan orang yang fasik? La yastawun, tidak sama sekali. Nampak? Ini bila kita berada pada malam ini dalam suatu tempat yang tidak semua orang Allah pilih bila duduk di dalam tempat ini, maka wajib kita syukur kepada Allah banyak-banyak. Nah, berdarah pun gajah ni tak mau pergi. Dalam sirah Ibnu Hisham disebut nama gajah ni Mahmud. Mahmud, bukan Idris. Mahmud. Berapa suka? Politik sama mu ni. Nama Mahmud. Mahmud ni daripada 3 huruf ha mim dal yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tu ha mim dal. Hamdun, puji. Daripada hamdun ni jadi Ahmad, letak alif sebutir, yang terpuji, yang lebih terpuji. Daripada hamdun ini diletak mim sebutir lagi di depan,